Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini, cikgu akan berkongsi dengan antum semua berkaitan tajuk overthinking. Apa yang dikatakan dengan overthinking ini? Overthinking ialah tindakan seorang individu yang berfikir secara melampau dan kadang-kala tidak munasabah. Overthinking boleh terjadi kepada semua orang, sama ada kanak-kanak, remaja, orang yang dah dewasa, mahupun orang kecil. Antum tertanya, cikgu, boleh tak bagi contoh orang yang overthinking ni macam mana supaya antum dapat kenali adakah antum seorang yang overthinking? Okey, macam ni. Kalaulah orang yang overthinking ni selalunya mereka ada dialog ataupun skrip yang mereka cakap pada diri sendiri. Contohnya mereka akan selalu cakap macam, saya rasa orang semua tengok pada saya. Ataupun dia akan rasa macam, saya rasa kawan tak nak kawan dengan saya. Apa pandangan kawan-kawan terhadap saya? Ada juga yang cakap, saya rasa mak ayah saya tak sayang saya, adik-beradik saya tak suka saya. Ada juga yang selalu berfikir, saya rasa saya tak layak untuk cemerlang. Itu adalah contoh-contoh di mana seseorang mengalami overthinking, yang mana perkara tersebut tak ada pun terjadi, tapi dia berfikir secara melampau. Okey, sebagai manusia memang kita tak akan terlepas daripada overthinking, termasuklah diri cikgu sendiri. Tetapi sekiranya cikgu ada overthinking, cikgu akan cepat-cepat delete overthinking tu dan cikgu akan pastekan dengan perkara-perkara yang positif. Okey, pada hari ini cikgu nak share dengan antum, nak kongsi dengan antum semua apa yang boleh kita lakukan ataupun cara untuk kita mengatasi overthinking. Cara mengatasi overthinking yang pertama ialah antum kena buat refleksi diri. Yang mana antum kena tahu adakah antum terlampau berfikir ke hadapan ataupun antum berfikir perkara yang dah lama. Okey, contoh yang cikgu boleh bagi ialah contohnya antum sekarang dah jam 4. Antum nak masuk sekolah berasrama penuh ataupun sekolah berasrama lah. Okey, jadi antum sekarang ni dah berfikir, antum tak pandai nak menyesuaikan diri, tak pandai nak menguruskan diri. Jadi macam mana nak masuk sekolah asrama? Antum berfikir saja benda tu. Sedangkan antum sebenarnya ada masa lebih kurang 3 tahun untuk antum buat persediaan. Tapi antum berfikir je benda tu. Okey, itu adalah contoh yang mana antum mengalami overthinking. Sedangkan perkara tersebut, sekiranya antum dah aim, antum nak masuk sekolah berasrama, jadi sekarang ialah waktu untuk antum melakukan persediaan. Bukannya overthinking. Itu adalah contoh ya. Jadi cikgu harap antum boleh bezakan dan sentiasa buat refleksi diri antum. Adakah antum ni berfikir secara melampau ataupun tidak? Okey, yang kedua ialah antum kena fokus pada penyelesaian. Kalau ada masalah, antum tak boleh overthinking semata-mata. Kalau kita ada masalah, kita ada perkara yang buat kita sedih ke, kita kena cuba selesaikan. Bukannya kita berfikir semata-mata. Okey, contohnya yang senang ialah antum bergaduh dengan kawan ataupun ada salah faham. Tiba-tiba antum overthinking. Dia tak nak kawan dah dengan saya, dia tak nak pandang saya. Antum berfikir je benda macam tu, yang mana benda yang negatif. Jadi sebenarnya antum kena fokus kepada penyelesaian. Antum kena kalau boleh cari jalan macam mana nak baik semula dengan kawan. Mungkin boleh pergi berjumpa dia, bertanya dia, minta maaf dan sebagainya. Maknanya sekarang ni antum fokus macam mana nak selesaikan, bukan sahaja berfikir yang menyebabkan antum jadi negatif. Okey, boleh faham kat situ? Mengatasi overthinking yang ketiga ialah antum kena cepat-cepat delete perkataan ataupun perasaan negatif yang wujud dalam diri antum. Okey, sebab selalunya bila kita overthinking ni, kita akan ada bisikan ataupun perkataan ataupun perasaan yang mana kita rasa macam ni. Mak saya dah tak sayang saya ke dia marah saya tadi? Abang saya tak suka saya lah tu. Dia tak bagi saya pinjam mainan dia.
Kawan saya dah benci saya ke, dia tak nak makan dengan saya, tak nak ajak saya pergi makan. Itu adalah contoh-contoh perasaan ataupun perkataan yang wujud bila kita overthinking. Jadi antum kena cepat-cepat tukar kepada perkara yang positif. Contohnya, okey, tak apa, tadi mak marah saya, bukan sebab mak benci saya, tapi sebab saya tak kemas mainan saya. Jadi mak marah sebagai tanda mak sayang, sebab mak nak saya jadi seorang yang bertanggungjawab. Okey, jadi antum kena tukar perkara yang negatif menjadi perkara yang positif. Yang keempat ialah antum boleh berkongsi permasalahan ataupun persoalan yang timbul dalam diri antum ni dengan orang yang lebih dewasa atau dengan kawan-kawan yang antum percayai. Yang mana kawan-kawan ataupun orang yang lebih dewasa ni boleh membantu antum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, sama ada boleh bagi pendapat, boleh bagi dorongan kepada diri antum supaya apa yang antum fikirkan tu antum dapat jalan penyelesaian. Okey, selain itu juga antum boleh jumpa cikgu di bilik kaunseling, iaitu kalau hari persekolahan boleh jumpa cikgu di bilik kaunseling cabin tingkat atas, yang mana dekat situ nanti kita akan buat sesi kaunseling dan cikgu akan cuba untuk membantu antum keluar daripada persoalan ataupun permasalahan yang timbul dalam diri antum. Yang kelima, okey, antum kena letakkan target. Bila nak selesaikan apa persoalan ataupun permasalahan yang timbul ni. Kalau antum tak letakkan target, bermakna antum akan berfikir sahaja, tapi tak ada jalan penyelesaian. Tetapi bila antum dah letakkan target, contohnya antum dah cakap, okey, dalam minggu ni saya nak selesaikan apa yang saya tak kena dengan diri saya ni, masalah saya ni saya nak selesaikan minggu ni juga. Jadi antum berfikir pun pada minggu ini sahaja, yang mana antum berfikir cara nak menyelesai, apa yang boleh antum buat, dan seterusnya antum selesaikan. Jadi antum tak adalah nak overthinking dah. Begitulah yang antum boleh buat. Okey, seterusnya yang keenam ialah antum boleh mengamalkan mindfulness atau kesedaran pada masa kini. Okey, mindfulness ni selalunya ianya digunakan untuk mengurangkan overthinking. Okey, mindfulness ni untuk pengataan tu di mana fikiran, tubuh badan kita ni kita lakukannya atau kita fokus pada waktu ini, pada saat ini sahaja. Okey, selalunya kalau overthinking, okey, antum makan pun antum berfikir, antum berjogging pun antum berfikir kan. Tetapi bila kita mengamalkan mindfulness ni, antum dah setkan pada diri antum. Okey, sekarang waktu makan, jadi saya nak makan. Okey, kalau antum pergi jogging ke? Okey, sekarang saya jogging, saya nak jogging semata-mata, saya tak nak fikir. Okey, jadi perkara ni dapat kurangkan overthinking. Sebab apa? Bila antum makan, antum rasa dan nikmati makanan. Bila antum berjogging, antum fokuskan diri antum kepada alam sekitar. Perkara-perkara begini dapat mengurangkan overthinking. Seterusnya yang ketujuh, okey, antum kena elakkan bandingkan diri antum dengan orang lain. Sebab bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, akan muncullah perkataan kenapa. Iaitu why. Kenapa orang ni macam ni? Kenapa saya tak mampu macam tu? Kenapa orang ni begini? Kenapa semua ni berlaku kepada diri saya? Dan banyak lagi lah. Jadi untuk elakkan overthinking, kita kena elakkan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kena tengok diri kita sendiri. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab Allah tak akan uji hamba dia ni melebihi keupayaan hamba dia. Jadi Allah dah bagi diri kita yang sempurna ni, jadi insya-Allah kita boleh lalui ujian yang Allah bagi ini. Okey? Jadi antum jangan bandingkan diri antum dengan orang lain. Antum kena bersyukur dengan apa yang ada, dan antum kena ingat balik yang Allah telah bagi kita akal fikiran yang sempurna untuk kita berfikir dengan lebih baik. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja perkongsian cikgu untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk video yang lain dengan tajuk yang lain pula. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.